Cari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience. Salah UMNO, usul lanjut SOSMA ditolak. Pemimpin UMNO terus-menerus menyalahkan Pakatan Harapan apabila usul kerajaan yang dibawa Datuk Seri Hamzah Zainuddin melanjutkan tempoh pelaksanaan Subsection 4-5 Akta Kesalahan Keselamatan Langkah-Langkah Khas 2012 SOSMA di Dewan Rakyat ditolak oleh pembangkang. Mereka meratib bahawa Memorandum Persefahaman MOU Transformasi dan Kestabilan Politik antara Pakatan Harapan dan kerajaan batal disebabkan episod yang memalukan UMNO itu. Kenyataan ini turut disuarakan oleh Timbalan Presiden UMNO Datuk Seri Muhammad Hassan yang begitu bersungguh-sungguh mahu pilihan raya umum ke-15 diadakan dengan segera. Beliau menyifatkan kegagalan usul tersebut adalah sesuatu yang tidak dijangka dan sikap sambil lewa untuk menguruskannya dengan strategik sebelum dibentangkan. Ini agaknya semua beranggapan bahawa sudah wujud persefahaman yang jelas antara kerajaan dan pembangkang dalam hal-hal atau usul-usul yang melibatkan reformasi undang-undang dan dasar khususnya seperti yang dizahirkan dalam perkara 3 Memorandum Persefahaman antara kerajaan dan pembangkang. Demikian beliau membebel dalam Facebooknya. Secara tersirat, beliau menyalahkan Perdana Menteri yang juga naib Presiden UMNO, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob seolah-olah tidak berupaya menguruskan kerjasama dan persefahaman kerajaan dan pembangkang yang sukar. Adalah tidak keterlaluan untuk mengambil pendirian bahawa persefahaman tersebut sebenarnya telah gagal berfungsi seperti yang diharapkan. Kerajaan yang terbentuk bertahan dan berfungsi menggunakan mekanisme memorandum persefahaman sebegini adalah sangat berisiko, ujarnya. Beliau juga menuduh bahawa Pakatan Harapan mungkir janji. Saya percaya semua ini memberi tamparan hebat kepada kerajaan dan suatu peristiwa yang sangat memalukan, tegasnya. Kemarin, Jom Channel berhujah bahawa kesalahan kegagalan itu terletak di bahu pemimpin UMNO dan kerajaan yang tidak hadir semasa undi belah bahagi dijalankan. Mereka yang tidak hadir itu termasuk penasihat Barisan Nasional Datuk Seri Najib Razak, Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi, Presiden PAS Tan Sri Hadi Awang dan Presiden Bersatu Tan Sri Mahyadin Mat Yassin. Mengulas mengenai isu ini, Pengerusi Biro Undang-Undang Amanah Kanun Dr. Zulkarnain Luqman menterbalikkan tuduhan UMNO itu ke muka pemimpin mereka sendiri. Kegagalan untuk meluluskan usul berkaitan SOSMA itu sepatutnya ditujukan kepada ahli parlimen kerajaan yang mengambil remeh untuk hadir dalam persidangan parlimen. Mereka sepatutnya tahu dan hadir pada masa yang tepat untuk mengundi di parlimen. Mereka tidak boleh menyalahkan MOU dan pembangkang kerana hal tersebut tidak termasuk dalam MOU disebabkan usul SOSMA ini tidak pernah dibincangkan dengan pembangkang dan tidak mendapat persetujuan pembangkang, kata Zulkarnain dalam satu kenyataan di Facebook. Menurut beliau adalah jelas bahawa suara-suara yang mendesak Perdana Menteri kerana mahu pilihan raya umum ke-15 dibuat segera dan menamatkan MOU ini adalah disebabkan mereka fikir boleh menang. Namun, hakikatnya Perdana Menteri tidak berkuasa untuk membubarkan parlimen. Perdana Menteri tegas Zulkarnain hanya boleh membuat permintaan untuk membubarkan parlimen kepada Yang di-Pertuan Agong yang mempunyai kuasa prerogatif untuk menerima atau menolak permintaan tersebut. Yang di-Pertuan Agong mempunyai kuasa mutlak di bawah perkara 40-2-B Perlembagaan Persekutuan untuk menolak pembubaran ini, jelasnya. Zulkarnain menegaskan bahawa Sultan Nazrin Shah telah bertitah 4 hari lepas bahawa institusi diraja ini bukanlah setakat dekoratif ornamen atau permata yang dijadikan barang hiasan semata-mata. Raja-raja perlu menjadi satu mekanisme berkesan untuk menjamin kedaulatan negara. Dalam hal ini, Yang di-Pertuan Agong perlu melihat kesan jika pilihan raya umum ke-15 diadakan sekarang dikala rakyat baru sahaja ingin pulih daripada kesan pandemik COVID-19, katanya. Beliau juga mengingatkan bahawa memorandum persefahaman antara Pakatan Harapan dan kerajaan adalah diwujudkan setelah Yang di-Pertuan Agong bertitah mengenai keperluan untuk diwujudkan kestabilan politik yang cacah merba akibat berlakunya langkah Sheraton. Persoalan yang dibangkitkan oleh ahli Parlimen Johor Bahru, Akmal Nasir, mengenai apakah nasib lebih 80% individu yang ditahan di bawah SOSMA setelah hanya 17.43% daripada mereka yang akhirnya dituduh di mahkamah belum terjawab.
Atas premis itu, hujah Menteri Dalam Negeri untuk membolehkan mangsa SOSMA ditahan selama 28 hari tidak dapat disokong atas nama kemanusiaan. Begitu juga kekalahan usul menteri untuk melanjutkan SOSMA selama 5 tahun lagi tiada kaitan dengan MOU antara Pakatan Harapan dengan kerajaan. UMNO menggunakannya sebagai helah kerana mahu menyegerakan pilihan raya umum ke-15. Justru amat wajar sekiranya Yang di-Pertuan Agong menolak jika Perdana Menteri memohon untuk membubarkan parlimen dalam waktu terdekat. Adilkah kerajaan membelanjakan berbilion ringgit untuk pilihan raya umum ke-15 pada saat negara dan rakyat masih bertatih-tatih untuk pulih dari segi ekonomi semata-mata demi memuaskan hati UMNO untuk kembali berkuasa? Ingat, rakyat sentiasa memerhati.